Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua rakyat tingkat tampak Maha Johor sekalian. Okay, so alhamdulillah kita bertemu juga pada minggu ini dalam jadual yang baru. Okay, pada hari ini kita akan masuk kepada bab 4 iaitu berkenaan dengan teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, so pada minggu yang sebelum ini, alright, kita telah pun berjayalah menghabiskan perbincangan kita dalam bab 3 iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan, di mana pada kelas yang lepas kita telah pun membincangkan berkenaan dengan bacaan tekanan darah. Okey, apakah itu tekanan darah dan bagaimana kita boleh mengukur tekanan darah, serta apakah itu bacaan sistolik dan juga bacaan diastolik. Alright. Dan kita pun melihat bagaimanakah kita boleh mengklasifikasikan bacaan tekanan darah ini, okey, untuk kita kategorikan kepada optimum, bacaan yang normal, berisiko dan juga hipertensi. Okey, yang merujuk kepada klasifikasi oleh CPG iaitu Clinical Practice Guideline. Okey. Dan kita pun melihat berkenaan dengan indeks jisim badan ataupun BMI, Body Mass Index, yang kita pun melihat rumus untuk mengira BMI iaitu jisim badan dalam kilogram kita bahagikan dengan ketinggian kuasa 2 dalam unit meter. Dan kita pun melihat carta indeks jisim badan ini iaitu pada tahap mana orang itu kurang jisim badan unggul, berlebihan jisim badan dan juga obesiti. Serta setelah kita menginterpretasikan kita punya BMI, apakah langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jika kita jisim kita kurang, kita boleh buat satu untuk menambahkannya, dan jika kita mempunyai jisim yang berlebihan, kita akan carikan jalan untuk menurunkan jisim tersebut. Okey. So pada hari ini kita masuk kepada bab 4 berkenaan dengan teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey. So untuk hari ini saya akan sentuh pada subtopik 4.1 iaitu kelestarian alam sekitar. Okey, so sekarang ni pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar, untuk kita melestarikan semula ataupun kita kena mengindahkan semula alam sekitar kita. Dari tahun ke tahun, daripada zaman nenek moyang kita sehinggalah sekarang, kita lalu banyak perkembangan, dari segi perkembangan teknologi, ataupun mungkin disebabkan oleh revolusi perindustrian. Di mana kilang-kilang banyak dibina. Bila kilang-kilang banyak dibina, penghasilan produk dan sebagainya, maka apakah dia punya byproduct dia, iaitu pencemaran alam sekitar. Sejak kurun ke-19, kurun ke-18, kurun ke-19, berlakunya revolusi perindustrian yang sangat-sangat hebat, terutamanya di negara England. Yang menyebabkan berlakunya banyak pembebasan gas-gas beracun, gas-gas berbahaya, yang telah menyebabkan ketika itu zaman tersebut zaman yang di mana berlakunya jerebu berpanjangan. Pencemaran udara, pencemaran sungai, penggunaan bahan-bahan sumber-sumber semula jadi telah pun ditarah untuk menghasilkan produk dan sebagainya. So titik itulah yang telah menyebabkan alam sekitar kita semakin lama semakin tercemar dan terabai. Alright. So wujudnya konsep kelestarian alam sekitar ini untuk kita nak mengembalikan semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Betapa pentingnya alam sekitar ini kepada kehidupan kita. Tanpa alam sekitar ini tiadanya kita. Contoh kita tengok paling mudah, tumbuhan hijau, pokok-pokok hijau yang merupakan asas kepada penghasilan oksigen yang kita gunakan setiap hari untuk kita bernafas dan hidup. Tanpa tumbuhan-tumbuhan hijau ini tidak akan adalah penghasilan ataupun pengkitaran semula oksigen dan juga karbon dioksida. Menyebabkan udara kita semakin lama semakin tercemar dan bertoksik. So pentingnya untuk kita memahamkan kembali manusia-manusia ni tentang perlunya kita untuk memelihara dan memulihara kembali alam sekitar kita. Alright, sebab itulah sejajar dengan perkembangan teknologi semasa, perkembangan pendidikan, ideologi, perkembangan penciptaan berbagai-bagai alat dan bahan sebagainya. So bila adanya perkembangan ini, maka kita pun telah mewujudkan satu teknologi yang kita panggil sebagai teknologi hijau. Di mana konsep bagi teknologi hijau ini ialah untuk membangunkan, untuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi, serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.
So inilah konsep kita menghasilkan teknologi hijau. So apa sahaja penghasilan produk, penghasilan alat ciptaan ataupun kewujudan sistem yang boleh mampu memelihara serta memulihara kembali alam sekitar, di samping penggunaan teknologi ini dapat mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar, itulah yang kita panggil sebagai teknologi hijau. Okay, contohnya yang kita telah pun tengok dah wujud seperti apa, panel-panel solar. Okay, yang kita tengok untuk menggantikan penghasilan tenaga elektrik yang terlalu ekspensif ataupun terlalu memakan banyak sumber alam. Okay, so ada panel solar kita letakkan di kawasan yang di mana taburan cahaya sangat tinggi, maka kita boleh menggunakan tenaga solar itu kepada tenaga elektrik. So tanpa kita perlu membazirkan sumber alam seperti arang batu dan sebagainya ataupun petroleum gas asli untuk menghasilkan tenaga elektrik. So kita boleh adanya panel solar ini untuk menghasilkan tenaga elektrik tanpa kita merosakkan alam sekitar. Kemudian kita ada apa lagi? Kincir angin. Okey, kincir angin yang kita gunakan sumber angin yang ada di bumi ini. Okey, tenaga angin ataupun kita tenaga kinetik yang kita olah semula untuk menghasilkan tenaga elektrik. Penciptaan kenderaan-kenderaan yang dipanggil kenderaan hybrid. Okay, kita menggunakan tenaga elektrik, okay, dan juga separuhnya tenaga petrol dan sebagainya, okay. Ataupun mungkin kenderaan yang purely menggunakan tenaga elektrik seperti kenderaan Tesla. Nah, sekarang ni banyak giat digunakan di negara-negara Eropah, di mana kenderaan Tesla ini menggunakan 100% penggunaan tenaga elektrik, hanya perlu charge saja. So boleh mengurangkan pembebasan gas-gas karbon dioksida dan lain-lain lagi. Okay, so konsep teknologi hijau ini sangat penting. Yang pertama untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua untuk mengurangkan pengeluaran karbon. Yang ketiga untuk meningkatkan semula tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Dan yang keempat untuk menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okay, so banyak sekarang negara-negara ini menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, tenaga angin, okay, tenaga hidro iaitu tenaga air, tenaga ombak, tenaga nuklear. So ini adalah sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Dengan cara ini kita boleh mengurangkan penggunaan sumber tenaga daripada bahan-bahan bakar seperti petrol, gas asli dan juga arang batu. Okey. So dengan adanya teknologi hijau ini, kita juga boleh hubung kaitkan dengan satu lagi konsep yang dipanggil sebagai kecekapan tenaga, di mana kecekapan tenaga ini adalah sejajar dengan dasar teknologi hijau kebangsaan yang telah pun dilancarkan pada Julai 2009, di mana tonggak bagi dasar ini ada 4. Yang pertama ialah tenaga, di mana untuk mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Yang kedua ialah alam sekitar, okey, di mana kita boleh meminimumkan kesan negatif dan memelihara kembali alam sekitar. Yang ketiga ialah tonggak ekonomi, untuk menambahkan kembali ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Yang keempat ialah tonggak sosial, untuk meningkatkan kualiti hidup untuk semua. So ini adalah empat tonggak utama yang menguatkan lagi dasar teknologi hijau kebangsaan, sejajar juga dengan penggunaan konsep teknologi hijau. Alright. So kita tengok kepada kecekapan tenaga. Okey, so benda ni kamu dah jumpa masa tingkatan 3 yang lalu. So kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan tenaga yang kurang, okay, bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. So kecekapan tenaga ini ialah kebolehan sesuatu alat untuk menggunakan tenaga yang pada kadar yang minimum tetapi masih lagi boleh menghasilkan kerja yang sama, okay, seperti mana tenaga yang sebelumnya, okay, tanpa menjejaskan keselesaan ataupun hasil yang diingini. Alright. So dengan adanya konsep kecekapan tenaga ini, dengan kita amalkan sekali teknologi hijau, maka kita boleh menjimatkan sumber tenaga, dapat membantu ekonomi negara untuk menjadi semakin kukuh, dan juga kita dapat membantu dalam menghasilkan sisa-sisa buangan yang kita boleh tukarkan kepada satu bentuk tenaga yang baru, yang lebih bersih dan juga lebih selamat. So perlu kita kaitkan antara teknologi hijau dengan kecekapan tenaga. Alright. Dan negara kita Malaysia sangat-sangat menyokong dan memberikan komitmen yang sepenuhnya kepada kelestarian kecekapan tenaga.
Okey, so antara inisiatif dan juga usaha yang telah pun dijalankan bagi melaksanakan konsep kecekapan tenaga ini yang kamu juga boleh nampak dekat rumah kamu. Pertama ialah kita ada label kecekapan tenaga. Okey, so hari ini kalau kamu pergi cek ataupun pergi tengok dekat rumah kamu tu, dekat barang-barang elektrik seperti peti ais, tipas dan sebagainya, ada satu label yang ada bintang 1 sampai 5 itu. So itu ialah label kecekapan tenaga. So kalau ada 5 bintang berarti alatan tersebut sangat orang kata bercakap dalam menggunakan tenaga elektrik. Okey, so tiada tenaga yang dibazirkan ataupun tenaga yang dibazirkan ada sangat-sangat minimum. Okey, so patutlah kita kalau nak beli barangan elektrik, pilihlah barangan yang ada label ini yang berbintang 4 atau 5. Okey. Yang kedua, kita menggunakan indeks bangunan hijau. Okey, so setiap bangunan yang dibina di Malaysia sekarang ni ada dia punya indeks dia, ada dia punya aturan dia untuk memastikan bahawa penggunaan tenaga dapat diminimumkan. Alright. Yang ketiga, kempen teknologi cekap tenaga. So kita ada sekarang banyak kempen. Okey, kita menggunakan beberapa jenis produk dan juga alatan yang boleh membantu mengurangkan penggunaan tenaga. Alright. So sekarang ni dah banyak ada kempen ini, kempen hijau, kempen jimatkan tenaga. So inilah contoh kempen teknologi cekap tenaga. Dan kita ada kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Sekarang ni kita banyak tengok orang-orang ni dah mula pasang panel-panel solar, untuk at least menggunakan tenaga solar itu untuk memanaskan air, water heater, ataupun digunakan pada waktu malam untuk pencahayaan di rumah. So, tapi walaupun mahal tetapi sangat-sangat membantu dalam memastikan bahawa penggunaan tenaga elektrik yang biasa dapat diminimumkan. Okey. Dan seterusnya ialah kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. So kita ada banyak kempen-kempen kesedaran kepada pengguna-pengguna ini untuk melakukan amalan penjimatan tenaga. Contohnya, kalau ada alatan yang tidak digunakan, kita akan tutup plug dan cabut. Okey. Kalau kita tengok macam lampu pun, kita tukar mentol pada mentol yang lebih cekap tenaga. Okey. So ini adalah contoh-contoh kempen kesedaran kepada pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Alright. So dalam sektor bagi teknologi hijau ini, kita boleh pecahkan kepada beberapa sektor supaya ia lebih mudah untuk diuruskan dan ditadbir. So kita ada sektor tenaga. Di mana sini ada sektor tenaga ini memfokuskan kepada penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. So inilah sektor tenaga bagi pemfokusan teknologi hijau. Okay, kita akan cuba menukarkan kepada penggunaan tenaga yang lebih bersih, yang bebas karbon dan juga boleh digunakan semula. Contoh seperti tenaga hidroelektrik dan juga solar. Okay, ini contoh bagi sektor tenaga. Yang kedua, sektor pertanian dan perhutanan, di mana kita sini berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Okay, so sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. So untuk sektor pertanian dan perhutanan bagi teknologi hijau ini, dia lebih kepada bagaimana kita nak memelihara dan juga memelihara kembali sumber alam kita, iaitu pokok-pokok ataupun tumbuhan hijau yang kita sudah maklum boleh membantu dalam membersihkan udara dengan menyerap karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen. Seterusnya adalah sektor pengangkutan. Okay. So berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan juga pengangkutan awam. So untuk sektor pengangkutan ini, kita lebih berfokus kepada penggunaan kenderaan yang jimat tenaga ataupun penggunaan tenaga alternatif, seperti contohnya kenderaan Tesla tadi yang menggunakan tenaga elektrik instead of tenaga petrol. Okay. So ini dapat mengurangkan pembebasan gas-gas karbon dioksida. Ataupun kita boleh menggalakkan carpooling, menumpang kenderaan. Inilah dan juga untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam untuk mengurangkan jumlah ataupun bilangan kenderaan di atas jalan raya. Alright. Seterusnya, sektor pengurusan sisa dan air sisa, di mana sektor ini memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baru seperti baja kompos. So sisa-sisa buangan yang organik itu kita boleh gunakan untuk membuat sesuatu benda yang baru, sepertinya baja kompos, contoh makanan-makanan ataupun sisa-sisa buangan organik
kita instead buang dalam tong sampah, kita boleh komposkan, gali lubang, masukkan sampah tersebut, layerkan dengan tanah, dan ia akan menjadi satu baja yang kita boleh gunakan untuk penanaman pertanian dan sebagainya. Ataupun kalau kita tengok dekat Singapura, untuk sektor pengurusan air sisanya, sisa-sisa kumbahan di Singapura boleh digunakan balik ataupun diolah semula, memproseskan kembali menjadi air minuman. Ada satu teknologi di Singapura yang sangat-sangat canggih, di mana mereka mengolah kembali sisa kumbahan air sisa mereka untuk dijadikan semula air minuman dan disalurkan semula ke setiap pipe-pipe di negara Singapura. So ini adalah contoh-contoh teknologi hijau. Alright. Seterusnya adalah sektor bangunan, yang berfokuskan kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pekerjaan yang baik. So sektor bangunan ini dia lebih berfokuskan kepada penciptaan bangunan hijau, di mana bangunan hijau ini berkonsepkan apa sahaja architecture ataupun bahan yang digunakan untuk bangunan hijau ini semuanya berfokus kepada mencekapkan sumber tenaga, pencekapan tenaga. Banyak menggunakan kelebihan alam sekitar yang sedia ada seperti pengudaraan dan pencahayaan. Seterusnya, sektor perindustrian dan pembuatan, di mana sektor ini berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan juga hujan asid. So sektor perindustrian dan pembuatan ini lebih fokus kepada bagaimana kita nak menangani masalah pembuangan sisa seperti udara, hasil-hasil gas tersebut. Mungkin kita boleh menggunakan filter, air filter, pemendapan elektrostatik. Kita juga boleh menengok bagaimana kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan juga hujan asid dapat kita elakkan, dapat kita tapis menggunakan teknologi yang serba canggih di sektor kilang dan perindustrian. Dan akhir sekali ialah sektor teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK, yang berfokuskan kepada pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. So, kita tengok sekarang pada penghasilan alatan komunikasi seperti telefon bimbit, telefon pintar, komputer, laptop. Semua sekarang ni lebih ke arah desainnya untuk untuk menjimatkan tenaga dan juga untuk bila kita boleh lupuskan, kita boleh lupuskan kita punya komputer ataupun handphone yang tak boleh digunakan dalam satu kawasan khas, dan boleh kita guna semula bahan-bahan tersebut untuk jadikan sebagai spare part untuk kita hasilkan semula TMK yang baru. So instead kita dah guna, kita buang begitu saja, kita boleh gunakan semula, kita semula bahan buangan tersebut menjadi alatan ataupun gadget yang baru yang lebih hijau, lebih kurang radiasi, lebih kurang penggunaan tenaga dan sebagainya. So ini sahaja berkenaan dengan sektor yang terlibat dalam teknologi hijau secara am. InsyaAllah pada kelas minggu hadapan saya akan bincangkan setiap sektor yang kita telah pun mentionkan tadi, iaitu bermula dengan subtopik 4.2 iaitu sektor tenaga. So itu saja untuk hari ini pengenalan kita terhadap konsep teknologi hijau dalam melestarikan alam. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.